Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen yang muslim, dan hello hai kepada netizen yang non-muslim. Video kali ini saya nak bongkarkan sikit, nak bongkarkan penyelewengan dalam kitab ataupun dalam kitab Bible lah, kitab Bible. Dan insya-Allah pada video-video saya akan datang, saya akan lihat komen netizen. Insya-Allah kalau tuan-tuan netizen ada nak komen ataupun nak tanya soalan, boleh masukkan dalam ruang komen. Nanti saya akan video-video yang akan datang, saya akan jawab, menjelaskan tentang soalan-soalan tuan-tuan. Terpulanglah kepada soalan-soalan umum ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan Islam, ibadat, fiqh dan sebagainya. Dan sebelum tu, yang belum subscribe boleh subscribe dan tolong share. Mudah-mudahan orang lain juga, kawan-kawan lain dapat manfaat dari segi video yang kita share, insya-Allah. Jadi saya nak teruskan. Itu saya bentangkan dulu, saya ceritakan dulu bagaimana Kristian ini telah menyeleweng daripada kitab asal, iaitu kitab Injil. Yang mana umat Islam wajib percaya kepada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umat Islam, agar mempercayai 4 kitab, iaitu seperti mana Allah Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah di muka surat yang pertama. Saya baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Iaitu Tuhan menyebut, wahai Muhammad, dan berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian apa-apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil yang pada masa seterusnya, iaitu yang terakhirnya kitab Al-Quranul Karim. Jadi kita nak tengok dalam kitab Injil ni. Kitab Injil ni diturunkan dalam bahasa Yunani kuno, dalam bahasa Yunani kuno. Yang orang Kristian hari ini membaca, iaitu membaca kitab Bible, bukannya kitab Injil. Kalaulah orang Kristian hari ini membaca kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ataupun dikenali sebagai Yesus, maka kita orang Islam juga wajib mempercayai, juga wajib beriman kepada kitab Injil. Dan kemudian kata Dr. Zakir Naik, andainya orang Kristian beriman dengan kitab Injil yang sebenar, maka dia mengatakan aku lebih Kristian daripada Kristian. Sebab apa? Sebab kita wajib mempercayai apa yang terkandung dalam kitab dan kitab Injil. Tetapi kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tulisan Yunani kuno ini telah dihapuskan oleh padri-padri ataupun pastor-pastor yang tidak bertanggungjawab, yang ada kepentingan diri sendiri. Penipuan ini telah berlaku sejak dahulu dari penipuan puak gereja ini, geng-geng gereja ini, geng-geng padri, geng-geng pastor ini telah menipu penganut Kristian telah lama. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya orang Yahudi ini mengata kepada orang Nasrani, dia ni tak ada apa-apa, dia ni pembohong ya. Dan kemudian waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai', dan mengatalah orang Nasara, orang Kristian ini kepada orang Yahudi pula, dan dia kata apa, orang Yahudi ni pun tak ada apa-apa, hang aku serupa, hang ni penipu juga, dia kata. Hang ni menipu juga. Wa hum yatluna al-kitab, sebab kata Allah Ta'ala, sebab wahum yatluna al-kitab, maka mereka mengetahui tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT, seperti mana kitab Taurat dan seperti mana kitab Injil. Mereka ini bila dapat kitab ini, mereka telah menokok tambah dan mengurangkan apa yang sebenarnya berlaku. Seperti mana kalau kita lihat, seperti mana kita melihat kitab Injil contohnya, kitab Injil telah ditukar oleh dirombak, ditukar dan sebagainya oleh orang Kristian. Kita lihat, dan kemudian kitab Bible ni ada Bible baru dan Bible lama. Kan? Mana mungkin ada kitab baru, ada kitab lama pula. Ni punggah punya cerita. Kan? Punggah punya cerita. Quran daripada 1400 tahun dulu sampai ke hari ni, hingga yaumul qiyamah tak akan ada berubah, tak akan ada penciptaan baru. Tidak akan ada. Sebab Al-Quran ni Al-Quran yang sebenar. Jadi dalam kitab Bible ni ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan kebanyakannya penganut Kristian tidak dibenarkan membaca kitab lama. Tidak dibenarkan baca kitab lama. Kitab Bible ni terbagi kepada tulisan Matius, Lukas,
ataupun disebut kitab Bible Yahya. Bible Yahya ni kalau kalau kita tengok dari segi sejarahnya, dikatakan ditulis oleh Yahya. Yahya ni siapa? Yahya ni adalah saudara dengan Maryam. Maryam ni siapa? Maryam ni adalah ibu pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi sejarah mengatakan bahawa kebanyakan boleh katakan majoriti orang padri Kristian mengatakan itu bukan tulisan Yahya. Tulisan Yahya yang sebenarnya telah dihapuskan, telah hilang, tak ada. Dia tak kata hapus, dia telah hilang. Dan kemudian dalam Bible ni, tapi Bible Yahya ni dikenali hari ini sebagai Yohanes, perkataan Yohanes. Yohanes ni sebenarnya daripada Bible, iaitu tulisan Yahya. Jadi dalam kitab Bible ni juga bila sampai pada tahun dirombak dan sebagainya, maka sampai tahun 325 Masihi, pada ketika itu berlaku persidangan Nisia, maka padri-padri ini, ketua-ketua padri lebih kurang dalam 2030 orang lebih kurang. Dan kemudian dalam persidangan ini dalam kitab Bible lama ada lebih kurang 75 bab, maka dikecilkan lepa hanya mengambil, padri-padri ini hanya mengambil 27 bab sahaja, lebih kurang 27 bab sahaja dimasukkan dalam perjanjian baru ataupun kitab baru. Dan salah satunya masalah yang paling besar sekali iaitu apa dia? Dalam Bible lama mengatakan bahawa Allah itu esa. Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu adalah esa, dan Yesus bukannya Tuhan. Tetapi dalam persidangan ini lebih kurang 300 lebih padri bersetuju mengatakan bahawa Yesus ini adalah Tuhan. Tuhan ni ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Maka dalam perjanjian ini 30 orang padri, lebih kurang 30 orang lebih padri bersetuju mengatakan Tuhan yang ada tiga, Yesus adalah anak, dan lebih kurang 1,700 lebih mengatakan bahawa Tuhan ini satu, Yesus bukan anak, tetapi dimenangi oleh minoriti, bukan dimenangi oleh majoriti, dimenangi oleh minoriti. Disebabkan apa? Disebabkan campur tangan politik pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga pok gereja ini mencari publicity, mencari kekuatan gereja, nak masyarakat menyokong gereja. Jadi penipuan ini telah berlaku 325 Masihi dulu lagi, kan? Jadi kalau Yesus, jadi jika Cik Yus tidak membaca sejarah ni, Cik Yus kena baca sejarah ni. Bagaimana kitab ini bukan lagi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan kalau kita kata Nabi Allah Isa alaihissalam, Bible itu turun daripada Nabi Allah Isa alaihissalam kepada Yesus, mana ada ajaran Yesus mengatakan bahawa mendirikan gereja. Nabi Allah Isa tidak pernah mendirikan gereja. Kenapa? Kerana sejak kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam, iaitu ibu dan Nabi Allah Isa alaihissalam itu Maryam, melahirkan Nabi Allah Isa dalam keadaan tidak ada suami, dan pada ketika itu Bani Israel telah memfitnah, telah mengutuk dan mengkeji dan membuangkan Maryam sebab apa? Mengatakan bahawa mereka ini adalah berzina dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Maryam, memuliakan Nabi Allah, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Di manakah Allah Taala memuliakan dia? Kita lihat bagi agama Islam, kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Taala bagi satu khusus surah dinamakan surah Maryam. Dan maka dalam surah Maryam ini dia menceritakan tentang bagaimana keadaan Maryam yang sebenarnya, agama apakah yang Maryam menganut pada waktu itu. Dan juga ahli keluarga Imran. Ahli keluarga Imran juga ahli keluarga Nabi Allah Isa alaihissalam. Ni maka Allah Taala memuliakan keluarga Imran, iaitu dalam surah Ali Imran. Kan? Ni maksudnya kalaulah Islam ni agama yang tak betul, agama yang bukan agama yang sebenar, maka Islam tidak akan memuliakan Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Islam tidak akan memuliakan ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Maryam. Tidak memuliakan ahli keluarga Imran. Kerana apa? Kerana Islam ini bukan prejudis, dan Islam ini bukan agama yang direka cipta. Berlainan dengan agama Kristian. Mereka menghina Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak menyetujui Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, nabi terakhir.
Sebab dia apa? Sebab agama Kristian ni agama yang direka oleh manusia yang ada simptom-simptom keinginan diri sendiri, bukannya datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian saya nak baca satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebelum saya baca tu saya nak beritahu tuan-tuan. Nabi Allah Isa alaihissalam ni susur galurnya datang daripada mana? Datangnya daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Bible disebut Abraham. Abraham ni kalau kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim hidup dulu daripada Nabi Allah Isa ataupun lebih dulu daripada Yesus. Apakah agama yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim? Adakah menyembah Yesus? Sedangkan Yesus belum lagi lahir, belum ada lagi di dunia ini. Kan? Belum ada lagi di dunia ni. Jadi agama apa yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Agama yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim ini bukannya daripada kalangan orang Yahudi dan bukannya kalangan orang Kristian, walakin kana hanifan, bahawa sesungguhnya dia ni adalah orang yang tulus kepada Islam, hanifan musliman, orang yang suci bersih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang satu. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia ni orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila main gitu orang Cik Yu kata pula, mana Nabi Allah Ibrahim mengucap 2 kalimah syahadah? Memang betul Nabi Allah Ibrahim tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab syariat Nabi Allah Ibrahim hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang satu. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil manusia menjadi Tuhan, tidak mengambil makhluk menjadi Tuhan, mengambil makhluk sebagai sembahan. Maka Nabi Allah Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengelilingi Kaabah adalah amalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub dan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa alaihissalam ini, ajaran yang mengelilingi Kaabah ini adalah ajaran datuk nenek Nabi Allah Isa, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ataupun disebut sebagai Abraham. Jadi agama apakah yang dibawa oleh Yesus? Memegang salib, ada logo salib. Adakah disebabkan Yesus ini disalib di palang salib? Tu nasib baik di palang salib. Kalaulah Yesus ini dimatikan dengan dihempuk dengan batu, mungkin kemungkinan orang Kristian akan ambil batu letak di dada dia, dijadikan rantai dan sebagainya. Mungkin akan orang Kristian akan ambil batu ini letakkan di rumah-rumah untuk menjadi sembahan. Ini menjadi simbolik sembahan. Mungkin. Jadi kalau orang Kristian kata orang Islam menyembah Kaabah, kita tidak menyembah Kaabah seperti mana Kristian menyembah Yesus. Terpaksa mengambil wahai Yesus, menyebut Yesus, aku mohon keampunan dan sebagainya. Kita tidak perlu mengambil Kaabah, wahai Kaabah, aku minta ampun pada engkau wahai Kaabah. Perlu tak perlu? Sebab orang Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam solat pun sendiri pun orang Islam hanya menyebut Allahu Akbar, tidak menyebut Kaabah Akbar. Kan? Tidak menyebut Kaabah Akbar. Kalau menyebut itu punggah nama dia. Kan? Jadi orang Islam ni hanya menyebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bukannya patung dan bukannya logo dan sebagainya, dan bukannya berhala, bukannya dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kita kata pula Bible ini telah dituliskan, contohnya kita tengok pada tahun pada tanggal 25 Disember itu dikatakan lahir hari kelahiran Yesus. Orang Kristian sendiri, pada Kristian sendiri mengetahui bahawa 25 Disember itu bukannya hari kelahiran Yesus, tetapi hari kelahiran Matius, iaitu pengarang kitab kepada Matius, Bible. Dan kemudian penulis-penulis kitab Bible ini semua padri bersepakat mengatakan mereka ini lahir selepas 20 ke 40 tahun selepas berlakunya peristiwa salib pada Yesus ataupun Nabi Allah Isa alaihissalam. Peristiwa salib, selepas peristiwa salib 20 tahun kemudian barulah lahir penulis-penulis seperti Matius, seperti Lukas dan sebagainya. Barulah mereka ni lahir. Jadi macam mana mereka nak tahu peristiwa yang berlaku sebelum mereka lahir?
Maka mereka akan dengar daripada mana? Dengarlah daripada padri-padri penipu, padri-padri yang sesat, padri-padri yang hanya syok sendiri. Sebab tu kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang nak menjadi padri seperti Cik Yus nak jadi pastor dan sebagainya, pastor nak jadi padri ni, mereka pergi masuk akademik padri. Sebab tu kebanyakannya padri-padri ni bila sampai ke pangkat yang tertinggi, kita panggil master lah, pangkat master, PhD padri ni, lepas sampai satu tahap, lepas lepas akan mula berfikir, adakah Tuhan Yesus yang lepas sembah hari ini Tuhan yang betul? Sebab tu kita lihat kebanyakannya padri-padri, banyak padri-padri daripada Kristian masuk kepada agama Islam. Ini menunjukkan bukti bahawa Islam adalah agama yang benar, dan Nabi Allah Isa AS lahir dan mendakwah kepada Islam, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, bukannya kepada Yesus. Dan kemudian kita tidak pernah nampak, kita tidak pernah dengar ustaz-ustaz keluar daripada Islam masuk kepada agama Kristian. Tak pernah dengar. Sebab dia apa? Sebab orang yang menjalankan agama Islam, yang memahami Islam, mengenali dan memahami Islam, mereka tidak akan berbolak-balik lagi. Hati mereka tidak akan bertukar-tukar. Sebab apa? Keyakinan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang Melayu yang masuk Kristian ini tak ada apa-apa. Orang yang tak ada apa-apa, yang tidak ada memberi bekas kepada Islam. Tidak memberi bekas dan tidak memberi kesan kepada Islam. Seperti Cik Yus lah. Cik Yus masuk Kristian, kita ada masalah. Kita tak ada masalah. Tetapi kenapa hari ini kita bertukar lumut bagi tahu penerangan agar kita sayang pada Cik Yus, supaya mana kita tak nak hati yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbolak hati dia, bertukar hati dia, pergi kepada kesesatan, pergi kepada kesesatan, kepada zulumat, kepada kesesatan, akidah yang sesat. Jadi rugi. Jadi sebab itulah kita bercakap supaya mana kita tahu bahawa jauh di sudut hati Cik Yus tadi ni ada terdetik di hati dia rasa mungkin terdetik di hati dia terasa Allah ni adalah Tuhan yang sebenar, bukannya Yesus. Kalau Yesus lah Tuhan yang sebenar, kalau Yesus Tuhan yang sebenar, kenapa gereja tidak mengarah kepada Jerusalem? Kenapa tidak mengarah kepada Jerusalem? Sebab Jerusalem ni tempat pengkebumian Yesus. Kalau mereka menyembah Tuhan Yesus, kenapa mereka tidak mengarahkan kiblat ke arah mengarahkan gereja mereka ke arah Jerusalem? Kenapa? Karena mereka pun tidak yakin bahawa Yesus itu adalah Tuhan, dan yang disalib itu bukannya Isa alaihissalam. Dan insya-Allah nanti kita sambung pada episod video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow saya punya audio atau YouTube, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.